نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Keempat berdebat ataupun bertengkar. Ini perkara-perkara yang perlu ditegah daripada lisan kita. Okey, kita sudah yang pertama apa? Yang pertama bohong, yang kedua mungkir janji, yang ketiga mengumpat, yang keempat berdebat. Okey, berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Maksud membantah ni bukan sekadar kita tidak setuju dengan apa yang dia cakap, tetapi juga memotong percakapannya juga dikira berbantah. Orang belum habis cakap, kita sudah potong. Itu pun dikira berbantah. Waalaikumsalam. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya atau menyentuh hal-hal peribadinya. Biasa kita nampak di Facebook kalau orang berdebat, sudah berdebat, sudah sakit hati, dia tidak fokus sudah kepada isu perdebatan. Yang dia fokus kepada menyerang peribadi orang yang dia debat tu. Faham? Itu pun diharamkan. Kemudian di dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Sebab bila kita berbantah-bantah ni, kita anggap kita punya pendapat tu yang paling betul. Ingat, iblis terkeluar daripada syurga bukan menganggap amalannya baik, tapi menganggap fahamannya baik. Dia tidak menganggap amalannya lebih bagus, tapi dia menganggap fahamannya lebih bagus. Sebab apa? Sebab iblis, macam Ustaz bagi tahu, dia merupakan satu makhluk Allah yang sentiasa beribadat kepada Allah sebelum dia diusir daripada syurga. Yang memang kuat beribadat kepada Allah. Bahkan kuatnya ibadat itu melebihi para malaikat. Faham? Tetapi kenapa dia dikeluarkan daripada syurga? Dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Iblis tak kata aku lebih banyak amal daripada Adam. Kenapa aku kena sembah Adam? Kenapa aku kena sujud kepada Adam? Patutnya Adam sujud kepada aku, sebab aku lebih banyak amal daripada dia. Tapi kenapa aku perlu sujud kepada dia? Kerana itu perintah Allah. Jadi dia menganggap bahawa dia lebih baik dari segi fahamannya. Fahamannya menganggap api lebih baik daripada tanah, terkeluar daripada syurga. Ingat, jadi kalau kita menganggap fahaman kita lebih baik, fahaman kita lebih utama, itu pun sudah termasuk di dalam talbisu iblis. Dihiasi oleh iblis dengan pakaian yang cantik, pakaian yang indah, sehingga kita tidak nampak sudah itu sebagai satu kesalahan. Faham? Dan menganggap dirinya bersih daripada segala keaiban dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Faham? Jadi bila orang berdebat, dia akan up dia punya ilmu. Dia akan sebut ini kitab ini daripada ulama ini. Kemudian yang orang tu pula akan bawa pula dia punya rujukan kitab ini. Tengok siapa yang paling hebat ilmunya di antara kamu. Faham? Itu sudah dia sudah menjadi benda yang dia mau war-warkan, benda yang dia mau zahirkan, dia punya kepandaian tu. Siapa lebih pandai di antara kita. Faham? Itu pun satu dosa yang besar.
Sebab ilmu tu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk ditunjukkan, bukan untuk ditonjolkan. Faham? Siapa yang mau up, Allah akan downkan dia. Siapa yang sentiasa down, Allah akan upkan dia. Macam para sahabat Nabi tidak pernah mau angkat diri mereka. Sentiasa tawaduk rendah diri. Tapi Allah yang upkan diri mereka sampai 2/3 dunia berada di tapak kaki mereka. Faham? Gitu. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan. Faham? Yang berterusan kerana engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil. Nabi kata apa? La yadkhul jannata man qati'. Okey? Ataupun la yadkhul jannah al-qati'. Tidak sesekali akan masuk syurga qati', orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Faham? Kerana perdebatannya maka terputuslah hubungannya. Itu pun boleh jadi haram. Ini antara sebab kenapa perdebatan boleh jadi haram. Faham? Kerana engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil kecuali dia menaruh dendam untuk menyakiti engkau. Tengok sifat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila mana dia berhujah dia berhujah dengan satu orang, lepas dia berhujah tu seolah-olah hubungan mereka sudah renggang. Faham? Hasil daripada perdebatan mereka. Padahal perdebatan mereka semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk mencari kebenaran. Tapi hasil lepas daripada berdebat, berhujah tu, hubungan mereka semakin... Apa yang Imam Syafi'i buat? Imam Syafi'i dia tidak ego. Dia pergi jumpa orang tu. Dia pergi rumah orang tu, dia ketuk. Keluar seorang tu, tidak bolehkah ilmu yang kita kongsikan ini menjadi satu perkara yang boleh buat kita minum kopi sama-sama? Itu sifat Imam Syafi'i. Ilmu kita masing-masing ada ilmu. Tidak bolehkah ilmu yang kita ada ni semakin mendekatkan kita dan membuatkan kita minum kopi sama-sama? Kita tidak, makin jauh. Tapi Imam Syafi'i sifatnya begitu. Tidak mau memutuskan silaturahim. Okey? Mana ni? Orang yang jahil kecuali dia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti, dan engkau tiada bertengkar sabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar. Sebab sabar manusia biasa ni dia punya sabar bertahap. Bertahap. Tetapi aulia ilah sabarnya tidak ada tahap. Kata Habib Ali Zainal Abidin, dia kata sebenarnya sabar ni tidak ada tahap, tapi manusialah yang meletakkan tahap pada kesabaran itu. Sebenarnya sabar ni tidak ada tahap, tapi manusia punya sifat yang meletakkan tahap pada kesabaran itu. Faham? Dan akan marah kepadamu dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Yang ini paling bahaya. Bila sudah timbul hasad, bila sudah timbul dengki, maka ilmu dia akan semakin hilang hasil daripada sifat kedengkian itu. Wala talbisul haqq bil batil. Kebenaran dengan kebatilan tidak akan pernah bersatu. Cahaya ilmu dengan zulumat, kedengkian, hasad tidak akan pernah bersatu. Faham ni? Dendam kerana ilmu tidak ada masalah. Tapi dendam sebab memenang itu masalah. Faham? Sebab Nabi beritahu, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki melainkan dua perkara. Dengki tu boleh, cemburu tu boleh, iri hati tu boleh. Hanya pada dua perkara saja. Pertama, rajulun atahul mal. Yang pertama, lelaki yang Allah beri kepada dia ilmu, harta. Harta yang banyak. Lelaki yang Allah beri kepada dia ilmu, harta yang banyak, dan dia infakkan harta dia itu kepada golongan-golongan yang memerlukan. Ini kita boleh cemburu. Faham? Ini kita boleh hasad. Ini kita boleh dengki. Yang kedua kata Nabi, orang yang diberikan kepada dia ilmu dan dia mengamalkan ilmunya dan dia menyampaikan ilmunya. Ini kita boleh dengki. Dengki saya dengan dia, Ustaz. Kenapa? Terlampau banyak ilmunya. Faham? Itu boleh. Faham? Dengki saya dengan dia, Ustaz, sebab terlampau banyak hartanya. Tapi tidak dia mau bagi saya. Itu tidak boleh. Faham? Sebab kita ni tidak memerlukan. Ada penambahan satu lagi di dalam hadis yang berlainan. Satu lagi Nabi kata, dengki dengan orang yang Allah berikan dia waktu siang dan malam
dan dia menggunakan siang dan malam dia ni untuk membaca Al-Quran. Jadi 3 perkara ni. 3 perkara ini saja Haikal yang boleh dicemburui. Ustaz, dengki aku dengan dia Ustaz. Kenapa? Rozaimah diambil. Itu tak boleh dengki. Faham? Itu tak boleh dengki. Sebab apa? Sebab kau kena tengok juga mukamu Haikal. Faham? Ada cermin di rumahmu? Ada. Kalau tak ada, maling beli. Faham? Tengok mukamu tu macam mana? Mana lah. Gurau. Marah Haikal? Enggak. Padahal dalam hatinya tu maki saya tu. Kan? Betul? Enggak. Faham ni? Jelas 3 perkara ni. Lelaki yang diberikan harta, lelaki yang diberikan ilmu, dan lelaki yang diberikan masa. 3 benda ni saja, 3 orang ni saja Kevin, yang kau boleh cemburu. Selain daripada 3 ni, haram untuk dicemburi. Faham? Okay? Dan akan marah kepadamu, dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Oleh itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira'a wa huwa muhiggun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Nabi kata apa? Barang siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran, perdebatan, pergaduhan, faham? Sedangkan dia adalah di pihak yang salah. Faham? Dia tahu dia salah, dia tidak backup dirinya. Dia tahu dia salah, dia tidak putar belitkan supaya nampak betul dia. Faham? Dia tahu dia salah, dia tidak hasut orang lain untuk sokong dia. Faham? Dia diam saja. Dia tinggalkan perdebatan, dia tinggalkan pergaduhan. Sedangkan dia di pihak yang salah, sebab dia tahu dia salah, maka Allah akan membinakan untuknya sebuah rumah di tepi syurga. Sebuah rumah di tepi syurga. Dan barang siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran, perdebatan, sedangkan dia adalah berada di pihak yang benar. Ini susah nih. Faham? Meninggalkan debat sebab salah itu senang, sebab memang kita tahu kita salah. Meninggalkan debat ketika kita berada di pihak yang benar, di pihak yang betul, dan dia sanggup tinggalkan benda tu, maka Allah akan membinakan untuknya sebuah rumah di tempat yang paling tinggi di dalam syurga. Ana za'imun, kata Nabi, liman amana bi wa aslama fi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah. Kemudian Nabi kata apa? Yang pertama Nabi kata, aku benar-benar jamin, aku benar-benar janji. Nabi ini mengingkari janji ataupun tidak? Tidak. Faham nih? Mustahil Nabi akan cakap sesuatu yang bertentangan dengan perkataannya. Nabi tidak akan buat suatu perbuatan yang bertentangan dengan percakapannya. Nabi bagi tahu 3 tanda orang munafik. Faham? Apabila dia berjanji dia mungkiri. Maka mustahil Nabi berjanji Nabi mungkiri. Bila Nabi berjanji, pasti Nabi akan tunaikan janji dia. Faham? Jadi Nabi bagi tahu, ana za'imun, aku benar-benar janji. Liman amanabi, bagi orang yang beriman denganku, ikuti sunnahku. Wa aslama, dan dia taat segala perintah Allah, dia jadi muslim yang baik. Fi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah. Aku berikan dia satu rumah di tepi syurga, dan aku berikan dia satu rumah di tengah-tengah dalam syurga. Kemudian Nabi kata apa? Ana za'imun, aku benar-benar janji. Liman amanabi, bagi orang yang mengikuti segala sunnahku, beriman kepada aku. Wa aslama, dan dia taat kepada perintah Allah. Wa jahada fi sabilillah, dan dia bermujahadah di jalan Allah. Fi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Di tepi syurga ada rumah untuk mereka, di tengah syurga ada rumah untuk mereka, dan di syurga paling atas sekalipun, syurga para nabi, di situ pun disediakan rumah untuk mereka. Wa man fa'ala dzalika, Nabi kata siapa yang buat perkara ini, 3 perkara ni, beriman dengan Nabi, tunduk patuh pada ajaran Islam, menjadi orang Islam yang paling terbaik, dan ketiga bermujahadah. Ingat, bermujahadah jalan Allah ni bukan pergi berperang saja. Antum datang tuntut ilmu, itu pun bermujahadah. Antum tahan diri daripada bertengkar, itu pun mujahadah. Apa makna mujahadah? Saya tanya, apa makna mujahadah, Ikal? Makna mujahadah tidak tahu.
Faham? Itulah maksud ulama. Maksud mujahadah tu tak tahu. Faham? Itu disebut dalam kitab. Apa tu Haikal? Apa makna mujahadah? Beginilah, senang faham. Mujahadah ni sungguh-sungguh susah payah, faham? Senang faham begini. Mujahadah ni kalau antum senang faham begini. Sebab kalau Ustaz cakap mujahadah, mungkin ada yang tidak dapat kaitkan apa makna mujahadah dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Misal orang naik kenderaan, orang naik kereta. Orang bertumpat di bawah antum, datang kuliah di sini, kan? Naik kereta datang sini. Susah ke tidak? Tidak susah, senang. Faham? Jadi adakah mujahadah di situ? Kalau dari segi logiknya, ada tak situ mujahadah? Datang, ataupun antum tinggal di sebelah rumahnya, misalnya di sebelah rumah Ustaz ni kan ada rumah, misalnya antum tinggal di situ. Setiap kali pengajian antum datang jalan kaki, susah tak tu? Jadi adakah itu layak dipanggil mujahadah? Sepatutnya tidak layak, tapi kenapa itu pun dipanggil mujahadah? Sebab makna mujahadah ni simple. Perkara yang bertentangan dengan nafsu, itulah mujahadah. Faham? Perkara yang berlawanan dengan nafsu. Perkara yang berlawanan dengan nafsu antum, itulah mujahadah. Faham? Antum datang ke sini, mungkin ada benda yang lebih penting. Faham? Mungkin ada benda yang lebih sedap antum buat di rumah. Faham? Misal makan, misal tidur. Faham ni? Ada benda yang sepatutnya antum boleh buat, tapi antum pilih juga datang sini. Maknanya antum telah kalahkan nafsu untuk datang ke tempat kebaikan. Itulah namanya mujahadah. Faham ni? Jadi semua perkara yang berlawanan dengan nafsu itu namanya mujahadah ataupun masyaqqah. Masyaqqah ataupun musyaqqah. Susah payah. Faham ni? Okey? Jadi umumnya hadis Nabi tadi, Nabi kata siapa yang beriman dengan aku, ikut sunnah aku, dan kemudian dia menjadi Islam yang baik, wajahada, dan dia apa makna mujahadah? Semua perkara yang berlawan dengan nafsu. Tengok apa kata Nabi. Okey? Siapa yang buat 3 perkara ini? Beriman dengan Nabi, Islam yang baik, kemudian dia sentiasa lawan dia punya nafsu, lam yada lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban. Yamutu haitsu syaa ayyamuta. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang buat 3 perkara ini tadi, apabila dia mati nanti, dia tidak akan nampak satu keburukan pun ditulis dalam buku catatan amal dia. Tak ada. Dia terkejut. Nanti di hari akhirat dia buka dia punya buku amal, mana aku punya dosa? Dia tengok itu di bawah jambatan. Tak ada, Haikal. Faham? Tidak Tak ada. Mana aku punya apa ni? Mesin gunting rambut yang aku curi hari itu di kedai. Tak ada. Faham ni? Tak ada. Semuanya apa? Semuanya Allah tukarkan kepada kebaikan. Ditukarkan kepada pahala. Yang terakhir sekali Nabi paling sebut apa? Wa yamutu haitsu syaa ayyamuta, dan dia akan mati mazlan seperti mana dirinya mau dia mati. Kalau dirinya mau dia mati ketika menuntut ilmu, Allah akan matikan dia ketika menuntut ilmu. Kalau dia mau mati ketika sujud, Allah akan gerakkan dia untuk solat, dan ketika sujud dia akan mati. Kalau dia mau mati ketika berdakwah, Allah tidak akan biarkan dia duduk di rumah, Allah akan keluarkan dia di jalan Allah. Waktu dia buat dakwah, Allah matikan dia. Wa yamutu haitsu syaa ayyamuta, Allah akan matikan dia seperti mana hati dia ingin dia mati. Faham ni? Itu. Caranya macam mana? 3 perkara tadi. Faham? Ikut sunnah Nabi, jadi muslim yang baik, sentiasa lawan hawa nafsu. Faham? Dan janganlah engkau tertipu dengan hilah syaitan, kerana syaitan selalu mengatakan, aku mesti bertengkar dengan mereka. Okey? Kerana engkau adalah memperjuangkan ini hasutan iblis. Kau kan sekarang berada di pihak yang benar. Masa inilah engkau kena sebarkan kebenaran. Bukankah Quran sebut wal 'as? Innal insana lafi khus illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bukankah sekarang ni perintah Allah untuk kamu menyebarkan kebenaran? Debat. Nampak? Syaitan juga guna ayat Quran. Faham? Jadi antum pun iya kan ayat Quran bani? Tengok antum pun sudah dikuasai hawa nafsu. Antum pun debat. Faham? Jadi
itu merupakan hasutan daripada hasutan iblis. Bijak tak iblis Bazlan? Bijak, faham? Oleh itu jangan berlemah lembut di dalam hal ini. Sebab tu Quran sebut apa? Jangan berlemah lembut. Padahal Allah bagi tahu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana. Mana hikmah? Hikmah ni kata para ulama lembut. Itu makna hikmah, dengan kelembutan. Tak cukup dengan lembut, dengan bijaksana. Faham ni? Dengan bijaksana. Ustaz pernah cerita tak dengan antum? Di depan masjid dulu, kan ada budak-budak lepak main gitar. Kan? Pernah kau cerita? Pernah rasanya tu? Pernah kan? Oh, pernah dengan si Rizky ya? Dulu masa Mualim habis belajar kan? Mualim pergi sembahyang, ada nampak budak-budak lepak di depan masjid main gitar. Ada depan kedai tu kan? Kedai kasir tu kan? Ada budak-budak main lepak situ. Jadi Mualim fikir macam mana mau tarik dorang ni ke masjid? Sebab sayanglah waktu solat dorang bising, main gitar kan, sampai tengah malam mengganggu orang apa semua. Mualim fikir macam mana mau ajak dorang ni ke masjid. Jadi susah mau cakap. Kan? Kita ada dipanggil strategi. Kalau aku terus masuk dengan dorang ni, terus cakap pasal dakwah ni, mesti dorang akan lari. Faham? Jadi apa yang Mualim buat? Selama sebulan tu bagi salam je. Assalamualaikum. Tak cakap apa pun. Assalamualaikum. Sebulan tu. Lepas sebulan tu apa? Pergi kedai, belikan minuman, belikan air, cola apa semua, bagi dorang minum. Itu je. Dorang main gitar kan? Minum, duduk lepak dengan dorang sekali. Tak lama, 5 minit je. 5 minit, 10 minit lepak dengan dorang sekali. Tanya datang daripada mana, asal daripada mana. Faham ni? Main gitar apa? Jadi Mualim pun main lagi kita sama-sama kan? Lepas tu balik. Besoknya begitu lagi. Belikan apa-apa lah. Air ke, minuman ke apa kan. Kadang-kadang di situ ada jual burger. Kadang-kadang belanja semua tu. Kadang-kadang kalau 5 orang, okey. 5 orang ni. Belikan dorang burger, nanti kita yang bayar. Begitu saja. Lama-lama apa dia bagi tahu? Dia kata, Ustaz, kami lepak sini mau dekat 5-6 tahun sudah. Tak ada satu orang pun yang bagi salam dengan kami. Kecuali Ustaz. Itu cara kita mau tarik orang. Faham ni? Tak ada satu orang pun yang bagi salam dengan kami kecuali Ustaz. Dan sebab apa? Sebab dorang anggap dorang tu betul sudah. Dorang anggap mungkin kami ni macam ahli neraka sudah. Yang pergi masjid ni ahli syurga. Lalu lalang saja ni, ustaz-ustaz lain, imam-imam lain, bilal-bilal, semua yang pergi masjid ni, tak pandang pun kami. Tapi Ustaz lah orang pertama yang bagi salam dengan kami. Bagi dorang makan apa semua. Last muzakarah. Ustaz suka kamu lepak-lepak sini, boleh tengok-tengokkan masjid. Faham? Tengok kita guna psikologi tu kan. Tapi lagi bagus kalau kamu waktu azan pergi sembahyang, lepas sembahyang sambung lepak lagi. Jadi orang akan respect kamu, orang tak akan pandang rendah dengan kamu. Rock pun beriman juga. Paham? Begitu orang buat sampai sekarang istiqomah di masjid. Gitu kita punya cara, bukan main terus kafir. Kita tidak begitu kan? Kita begitu. Oh, ini bising-bising orang tengah sembahyang kafir ni. Faham? Kita sifat begitu. Enggak. Suruh bijaksana, hikmah. Macam mana mau atur strategi? Macam mana mau atur? Fikir dulu. Oh, sebab tu kunci dakwah ni ada 4. Yang pertama sekali apa? Salam. Yang kedua? Ta'am. Yang ketiga? Apa? Yang pertama salam kan? Yang pertama salam, bagi salam cak dulu. Jangan cakap apa? Jangan cakap Allah ada kuasa, makhluk ada kuasa, kejayaan seluruh dunia, jin dan manusia dalam agama sejauh mana taat perintah Allah. Jangan. Faham? Jangan terlampau kah? Jangan terlampau straight to the point. Faham? Sebab antum bukan buat gas, antum tengah fokus satu, dipanggil apa? Antum punya target. Target dia apa? Dipanggil mad'u. Mad'u ni orang yang kita dakwah. Orang yang kita dakwah ni dia ada 2. Satu jangka masa pendek, satu jangka masa panjang. Yang antum bergegas rumah ke rumah itu jangka masa pendek. Faham? Tapi yang antum memang target, ini jangka masa panjang. Macam mana aku mau tarik dia supaya istiqomah? Faham ni? Jadi caranya pertama sekali salam, bagi salam dulu. Assalamualaikum, senyum. Assalamualaikum. Bagi salam saja. Faham? Sampaikan dorang dulu mula bagi salam dengan antum. Ustaz bagi salam, dalam 10 hari saja Ustaz mula bagi salam. Lepas tu Ustaz limpah saja. Assalamualaikum Ustaz. Hati sudah terpaut. Faham? Bagi salam. Sebab tu Nabi bagi tahu apa? Kalau kamu mau hubungkan silaturahim, mau bina hubungan hati, apa kata Nabi?
afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Faham? Yang pertama apa? Salam. Yang kedua, ta'am, bagi makan, belanja makan. Belanja makan. Ustaz masih ingat masuk Ustaz masih belajar dulu. Mau ajak kawan Ustaz keluar dakwah 40 hari. Keluar 40 hari. Apa Ustaz buat? Setahun sebelum tu, setiap kali makan Ustaz belanja. Setahun tu. Setahun tu. Kemudian tahun depan, ujung tahun baru sama-sama keluar 40 hari. Setahun apa Ustaz buat? Setiap kali dia makan, belanja. Makan tengah hari, okay, belanja. Setiap kali keluar dengan dia makan malam, belanja. Itu Ustaz buat selama setahun. Akhirnya apa? Keluar 40 hari. Di hujung tahun yang kedua. Keluar sama-sama 40 hari di Kelantan kami keluar. Yang masa musim banjir tu, di Jeli tu. 40 hari di situ. Dengan cara apa? Dengan cara apa? To'am. Yang ketiga, kalam. Baru cakap. Dia begini sebenarnya. Nampak tak? Tuan-tuan, Bilal radhiyallahu anhu warallah, dia dapat hidayat sebab apa? Ada Nabi kata, masuklah Islam kamu akan berjaya? Tak ada. Apa Nabi buat? Nabi pergi rumah dia, apa Nabi buat? Uli tepung sampai jadi roti. 3 hari Nabi buat. Sayyidina Bilal tertidur, bangun-bangun, siap sudah roti. Tiap-tiap malam Nabi buat. Kali yang keempat, Nabi datang untuk khidmat, apa Bilal kata? Apa sebenarnya yang kau mau ni? Apa sebenarnya yang kau mau, wahai Muhammad? Nabi kata, masuk Islam, engkau akan selamat. Terus di situ juga syahadah. Mana ada Nabi kata, dakwah ilmu tuan ilmu. Tak ada. Faham? Tak ada. Tengok bagaimana sifatnya Nabi khidmat dia tu. Faham ni? Lepas 3 hari terus masuk tak ada pun Nabi katakan apa namanya dakwah dengan Allah diam 4 bulan. Tak ada Nabi kata begitu, tak ada. Khidmat terus. Kali yang keempat baru Bilal kata, apa yang kau mau wahai Muhammad? Masuk Islam engkau akan berjaya. Di situ masuk Islam. Faham ni? Jadi ta'am, lepas ta'am kita sudah bagi makan, dia sudah kenyang apa semua, terbina sudah hubungan, baru cakap. Faham? Oh cakap kita ini. Wah. Dah baiklah begitu, faham ni? Kita sebagai satu orang hamba ni, kita ada tugas. Faham? Tugas dia apa? Membina hubungan sesama Islam. Alangkah bagusnya kalau perhubungan kita dimulakan dengan cara yang Nabi paling suka. Faham? Bagi makan, bagi salam. Dan alangkah juga perhubungan kita ni kalau dilandaskan dengan syariat Tuhan. Jadi tak ada masalah kalau lepak. Ngam-ngam pula Ustaz pandai main gitar. Faham? Ada orang pun mestilah mau belajar kan? Kenapa? Lepas sembahyang kita belajar. Oh good lah. Maksudnya kalau kamu tak sembahyang, Ustaz nak mau ajar lah. Lepas sudah sembahyang baru kita sama-sama belajar. Jadi sembahyang, lepas sembahyang luangkan masa 5 minit, 10 minit, bas selesai. Faham? Lepas tu apa? Tak cukup sampai situ. Ada yang terakhir sekali lagi apa? Qiyam. Bangun malam doakan namanya. Ya Allah, tadi aku jumpa si Rizki, ya Allah. Kesian dia. Lama sudah tak sembahyang. Umurnya sudah 30 tahun. Tak sembahyang-sembahyang juga. Jadi ya Allah, bagilah hidayat kepada diriku dan juga dirinya. Supaya kami dapat sama-sama mentaati segala perintahmu, meninggalkan segala laranganmu. Qiyam tu paling penting. Faham? Ustaz kayaknya begitu apa? Nabi dakwah di siang hari begini. Nabi doakan usaha Nabi untuk bawa orang kepada Islam di siang hari begini. Tapi usaha Nabi di malam hari untuk ajak orang kepada Islam begini. Faham maksudnya? Faham? Maksudnya Nabi dakwah pada waktu siang begini masanya. Tapi Nabi doakan nama orang-orang yang dia jumpa begini. Maksudnya banyaknya masa Nabi gunakan untuk berdoa. Antum pernah tak doa 8 jam? Tak pernah kan? 8 minit? Tak sampai kan? 10 minit lah kita ambil takrib 10 minit. Tak sampai kan? Antum mau tak Ustaz ajar macam mana cara supaya dapat doa lama? Ini benda paling penting. Pen dan buku. Buku kecil. Pen dan juga buku kecil. Antum tulis semua nama-nama orang di kampung antum. Tulis. Bermula daripada keluarga antum. Tulis nama-nama keluarga. Okay? Baru nama-nama orang-orang yang antum kenal. Tulis semua di situ. Paham? Antum rasalah kalau ada 100 nama ataupun 200 nama, 300 nama, antum rasa doa antum sampai tak 10 minit? Lebih. Ya Allah, bagi hidayat kepada dia ni, ya Allah. Dia ni orang yang kalau dia dapat amal agamamu, dia lebih baik daripada aku, ya Allah. Paham? Aku ni dalam keadaan aku taat perintahmu pun aku masih buat jahat. Dia buat jahat dalam keadaan tidak taat perintahmu. Tapi kalau dia taat perintahmu, dia lebih baik daripada aku. Yang kedua ni, ya Allah. Yang ini lagi lah, ya Allah. Macam kamu bercakap dengan Allah.
Faham? Macam kau bercakap dengan, kan solat ni kan penghubung kita dengan Allah. Macam kau bercakap, macam kau minta. Faham? Kan Allah suka begitu. Doa ni ya Allah yang ke-15 ni, saya dengar dia ni zalim apa semua begini, ya Allah bagi dia hidayah begini gini sampai nama yang terakhir. Agak-agak lebih tak 10 minit? Lebih. Itulah cara kita macam mana mau doa macam Nabi. Faham ni? Nabi doa untuk umat dia 8 jam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Aisyah kata, ya Rasulullah, sudahlah tu. Waktu Aisyah kata sudahlah tu, Nabi sudah pun doa 8 jam untuk kita. 8 jam. Kita mau doakan untuk umat dah sampai 8 saat. Ya Allah, macam semalam. Amin. Faham? Selesai. Faham ni? Jelas ha? Jadi ustaz-ustaz kami kalau di madrasah kan, kalau doa mesti pegang buku. Buka lagi. Nangislah kan? Buka lagi sebelah. Buka lagi sebelah. Lap lagi air mata. Buka lagi sebelah. Semua nama disebut. Baru simpan. Itu baru ulama yang Rabbani. Faham ni? Gitu. Nah, sebab bila ingat kita punya apa? Guru-guru kita ni kan. InsyaAllah. Mana sudah? Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu helahnya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Ini yang Ustaz panggil sebagai apa? Talbisu iblis. Okey? Perangkap iblis dipakaikan dengan pakaian yang indah. Lalu ia mengolok-ngolok orang yang telah dia perdaya itu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang sangat baik. Faham? Yaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat daripada hati. Semua mesti datang daripada hati. Faham? Antum cakaplah Quran hadis macam mana pun, tapi kalau bukan daripada kasih sayang antum daripada hati, orang tak akan terkesan. Sebab itu percakapan ni, kata guru kami, percakapan ni lahir daripada 3 perkara. Yang pertama sekali, daripada tiruan. Dipanggil apa? Percakapan orang awam. Dia tiru benda tu. Faham? Dia tiru benda tu macam antum keluar bayan kan? Kan ada buku 6 sifat sahabat. Dia ikut 100% ayat kitab tu. Faham? Adapun sifat sahabat ada 6. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Terjemahan. Dia ikut tu. Dia hafal semua tu. Terjemahan. Dia ikut semua. Yang bawah maksudnya. Dia ikut semua. Muka surat 3. Faham? Sampai muka surat pun dia hafal. Itu orang awam punya percakapan. Maksudnya apa? Dia ikut 100%. Tiru. Okey? Tiru. Yang kedua, percakapan ulama. Percakapan ulama. Dia tidak tiru. Dia bayan Quran hadis punya. Maknanya percakapan secara ilmiah. Bayan ilmiah. Percakapan ilmiah. Yang pertama percakapan tiruan. Yang kedua percakapan ilmiah. Okay? Dia bercakap dengan ilmu. Kita nampak dia ni memang orang yang berilmu. Faham ni? Dengan Qurannya, dengan hadisnya, tafsirnya, apa semua dia bayan. Kemudian dia ajak orang untuk sama-sama berdakwah dan juga mengajak orang kepada Allah. Tuh. Yang ketiga baru dipanggil bayan fikir. Maksudnya apa? Dia cakap ni bukan tiru, bukan ayat Quran, memang daripada hatinya, memang daripada fikirnya sampai dia boleh menangis. Faham? Sampai dia boleh menangis. Maksudnya apa? Dalam keadaan orang sekarang tidak sembahyang, bagaimana nasibnya di neraka nanti. Dia sebut daripada
daripada hatinya dengan penuh segala fikir risaunya. Ini peringkat yang lebih tinggi. Faham? Macam kita sekarang ni yang belajar ni kan lebih banyak menggunakan ilmu. Faham? Kita ceramah orang kan hasil daripada apa yang kita dengar daripada guru-guru kita, hasil daripada pembacaan kita, hasil daripada ayat Quran yang kita hafal, hadis Nabi yang kita ingat kan. Tapi yang paling penting sekali yang ketiga tu, bayan fikir. Faham ni? Dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar kerana nasihat. Nabi punya dakwah lorong ke lorong, pintu ke pintu, kemah ke kemah, hati ke hati. Okay? Kerana nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. I'lamu, kata Sayyidina Umar, i'lamu annaman nasuhaka faqad ahabbak. Ketahuilah sesungguhnya orang yang menasihati kamu sebenarnya terlalu cinta kepada kamu. Kalau tidak, nasihat itu akan berbalik menjadi fadihah. Bukan nasihat, fadihah. Yaitu apa? Pendedahan aib kepada orang lain. Daripada nasihat menjadi fadihah. Maka jadilah kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat. Bukankah duduk dengan ulama itu bagus? Tapi kenapa dia kata sini, maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar. Sebab ulama-ulama zaman dulu, kalau bertengkar untuk mencari kebenaran. Bertengkarnya bukan bertengkar yang dengan emosi, dengan nada yang tinggi, tidak. Dengan kelembutan. Kelembutan. Faham? Dan suka berdebat. Tapi yang sekarang ni suka berdebat. Dan susahlah ia untuk berdiam kerana ulama usu' telah mengatakan bahawa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpu dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu suatu perkara yang sangat baik. Ini semua tipuan syaitan. Nampak macam bagus kan? Kita boleh keluarkan hujah daripada kitab ini, boleh keluarkan hujah daripada kitab ini kitab ini pula cakap ini, faham? Tapi kalau digunakan untuk mencari kebenaran itu bagus, tapi kalau berdebat tak bagus. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka. Siapa mereka tu? Ulama usu', ulama yang jahat. Seperti engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dan menimbulkan kemarahan manusia. Yang kelima, yang keempat selesai. Yang kelima, memuji diri sendiri. Ini bahayanya Azwan, ya, memuji diri sendiri. Kalau aku Ustaz Nabi tak apa-apakah? Mana boleh Nabi. Jazakumullah. Yang kelima, memuji diri sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maksudnya, janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Sebenarnya Allah lebih mengetahui siapa orang yang lebih bertakwa di antara kamu. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah. Apa tu ahli hikmah? Ahli hikmah ni kebiasaannya orang yang mendalami tasawuf. Itu dipanggil ahli hikmah. Orang yang percakapannya lembut, yang percakapannya menusuk ke dalam hati, faham? Itu baru makna deep. Faham? Itu baru makna deep. Yang kita sekarang ni banyak bukan deep tapi sentap. Faham? Banyak main sentap. Itu bukan deep tu, itu sentap saja. Rasa macam antum tarik kain yang dibalut di atas pagar yang berduri. Antum tarik dengan kuat. Apa yang berlaku? Koyak. Faham? Itulah sentap. Faham? Sentap ni bukan maksudnya apa ni? Bukan. Sentap ni bukan maksudnya pecah hati. Sentap ni kita menggunakan perkataan-perkataan yang nampaknya macam bagus tapi sebenarnya lebih kepada perlian.
Faham? Perli, memerli. Faham? Lepas tu orang yang apa? Orang yang terasa tu, kita bukan perli dia, kita perli umum. Faham? Tapi dia terasa, makan cili dia yang terasa dan terasa pedasnya, faham? Itu dia panggil sentap namanya. Tapi kalau deep ni, semua orang terasa. Masuk ke dalam hatinya. Yang ditujukan pun terasa, yang tak ditujukan pun terasa. Itu baru deep dipanggil. Jadi ahli-ahli hikmah ni percakapan mereka begitu. Percakapan mereka begitu. Kucing curi ikan, menangis semua. Faham kan? Itulah mana deep. Faham? Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu dia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagusnya aku. Kenapa? Semalam aku zikir, Ustaz. Zikir. Macam ada orang bagi salam. Macam ada orang bagi salam. Rupanya ringtone orang sebelah. Assalamualaikum. Rupanya ringtone telepon. Dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu. Turun sikit kipas tu, Nabi. Patutlah macam panas. Dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya di hadapanmu. Faham? Okey? Ia menyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Cuba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Contohlah si Rofi tiba-tiba bagi tahu, sebelum saya bawakan qasidah ini, saya ingin bacakan pujian-pujian orang terhadap saya. Faham? Orang baca manaqib ulama, dia baca pujian orang terhadap dirinya. Adapun pujian yang pertama, aku terima pada tanggal ini, pada waktu ini dengan mengatakan akulah suara paling tersedap dibandingkan dengan munsyid-munsyid yang lain. Adapun pujian yang kedua, fastabiqul khairat, itu tidak sedap langsung suaranya dibandingkan dengan aku punya suara. Agak-agak orang benci gak suka? Benci. Faham nih? Jadi berat hati orang lain mau? Seperti mana berat hati orang lain mau terima kita puji diri kita sendiri, seperti itulah berat hati orang lain untuk menerima bila kita puji diri kita sendiri. Faham? Kita berat hati mau terima pujian orang terhadap dirinya, maka orang lain pun berat hati untuk menerima pujian kita terhadap diri kita sendiri. Yang layak untuk puji diri sendiri siapa? Allah. Sebab tu ada puji Allah kepada Allah. Faham nih? Kalau manusia puji manusia itu tidak ada masalah. Okey. Seakan-akan engkau menerima sesuatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya. Sebaik sahaja ia beredar dari sisimu. Betul, Don? Betul kan tidak? Berani kau bilang tidak? Imam Ghazali nih. Imam. Oh, zikir bukan Nabi Khidir sudah datang malam nih. Imam Ghazali datang bawa apa nih? Bawa kapak. Mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati, macam si Haikal tadi. Engkau pula dengan mulut apabila engkau beredar dari sisi mereka. Faham? Keenam, melaknat. Mana? Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri. Saya baca di sini sudah. Mana telingka? Nah, ambil mo. Begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain, maka sebenarnya mencela engkau di dalam hati ketika engkau masih berada di hadapan mereka, kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beredar dari sisi Kalau puji diri sendiri ni akan dapat dua dosa. Yang pertama apa? Yang pertama puji diri. Yang kedua menyebabkan orang lain mencaci kita dengan mulut. Dua dosa kita dah dapat. Ia akan tak pernah.
Keenam, melaknat. Okey? Boleh tak kita laknat sesuatu yang dilaknat oleh Al-Quran dan Sunnah? Boleh. Misal kita kata Fir'aun, laknatullahi alaih, kita kata. Sebab apa? Sebab dia memang dilaknat oleh Allah, Quran dan juga hadis. Faham ni? Keenam, melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluknya Allah. Okey? Kecuali yang memang telah dilaknat, ya. Sama ada binatang ataupun manusia. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahlu qiblah, maknanya orang Islam. Orang dulu, ulama dulu, kalau orang tu dia nampak, okey, 90%, 99% buat kesyirikan, faham? Buat amalan-amalan yang syirik, buat amalan-amalan yang khurafat, 99% dia nampak orang tu buat syirik, tapi masih ada 1% dia nampak iman dalam hati orang tu, masih belum dia berani kata orang tu syirik. Tu ulama-ulama dulu. Orang sekarang 99% kebaikan, satu dia nampak macam syirik, terus dikatakan kafir. Faham? Itu beza ulama dulu punya takwa dengan ulama sekarang punya takwa. Suka membid'ah, mengkafirkan dan sebagainya. Padahal masih ahlul qiblah. Faham ni? Bahawa dia telah menjadi kafir atau munafik kerana Allah sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Man qala lahu kufrun fahuwa kufrun. Ataupun man qala lahu kafir fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan orang lain kafir, dia telah kafir. Siapa yang mengatakan orang lain kufur, sesungguhnya dia telah kufur. Itu berat kalau kita mau cakap orang ni syirik, orang ni kufur, orang ni bid'ah. Faham? Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti, engkau tidak akan ditanya, kenapa engkau tidak melaknat fulan bin fulan? Faham? Dan kenapa engkau diam daripada menyebutkan kejahatannya? Bahkan engkau tidak akan ditanya, kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu? Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknat akan Itu pentingnya kita nak ambil tahu. Kita akan ditanya atas apa yang kita tahu. Faham? Dan kita tidak akan ditanya atas apa yang kita tidak tahu. Jadi jangan cuba-cuba ambil tahu urusan orang. Misal kalau orang tanya, kau sudah tahukah cerita si Anu? Ada viral sekarang ni, cerita pasal ustaz itu kena kecam. Faham? Dia nak tahu, kita nak tahu. Tiba-tiba orang cakap dengan kita rasa macam mau ambil tahu. Kita pun balik buka Facebook, cari video ustaz yang kena kecam tu. Faham? Daripada tidak ditanya nanti di padang mahsyar, tiba-tiba akan ditanya. Faham ni? Jadi lebih baik tak payah tak? Sebab itu makin banyak kita tahu, makin banyak penghisaban di hari akhirat. Faham ni? Jadi jangan suka ambil tahu, pedulikan. Pedulikan, jangan ambil tahu. Okey? Guru kami kalau dia mau perli orang, kan? Kalau macam dia nampak budak-budak dia duduk kan? Budak-budak duduk kan? Cakap-cakap, sembang-sembang kosong lah. Faham ni? Tu ada budak 3 orang misalnya duduk di tepi longkang masa di madrasah dulu kan? Duduk di tepi longkang, di tepi-tepi parit. Kemudian budak tu bercerita. Kalau guru kami limpas, satu saya akan cakap, bertambah lagi hisab di akhirat. Itu saya cakap. Faham? Bertambah lagi hisab di akhirat. Ada lagi yang bertambah hisabnya. Itu saya akan sebut. Kalau dia nampak orang-orang sembang-sembang kosong. Sebab benda tu akan apa? Akan melambatkan hisab kita di hari akhirat. Faham? Begitu. Hikmah kan? Hikmah. Berani kau bilang tidak? Dia sebenarnya begini. Bukan guru tu tuduh kita sembang umpat pasal orang lain. Faham? Kadang-kadang budak tu muzakarah. Budak tu muzakarah kita, faham? Muzakarah apa semua duduk-duduk. Tapi dia limpas, dia cakap begitu sebab apa? Supaya bagi peringatan kepada kita. Kalau kamu mengumpat waktu tu, tinggalkan. Kalau kamu tidak buat mengumpat
Kalau kamu tidak mengumpat ketika itu, ambil itu sebagai peringatan. Selesai. Faham? Bukan kita kata, wih Ustaz yang sangka buruk. Bukan. Faham nih? Kita tuh yang sangka buruk dengan Ustaz tuh. Paham nih? Ustaz tuh bagi kita apa? Peringatan. Paham? Sebab memang betul pun kalau kita cerita pasal orang, benda tu akan melamakan kita punya hisab. Sebab apa? Sebab kita ambil tahu. Paham nih? Jadi jangan ambil tahu, jangan ambil pot. Mana? Engkau mana nih? Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah ini. Kenapa? Sebab kalau antum laknat makhluk Allah yang tidak dilaknat oleh Allah, Allah akan terasa. Sebab makhluk-makhluk ini keluarganya Allah. Al-khalqu iyadullah. Makhluk-makhluk ini keluarganya Allah. Kalau ada orang kutuk keluarga antum, antum terasa tidak? Sama lah macam Allah. Faham? Kalau ada orang kutuk, kalau ada orang perli, kalau ada orang laknat, faham nih? Bukankah tiap hari laut, gunung sama langit doa pada Allah? Ya kan? Ustaz selalu sebutkan benda tu. Tiap-tiap hari orang sebut untuk laknat kepada kita. Tapi tetap Allah kata da'uni wa khalqi. Biarkan mereka ni khalqi, mereka ni ciptaanku, mereka ni keluargaku. Faham ni? Wa in khalaqtumuhum in khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau kamu yang cipta mereka, kamu akan sayang dengan mereka. Faham? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah yang tidak sedap. Faham ni? Okey? Macam kita makan pahitnya. Faham? Itu pun kalau ikut ulama tasawuf itu pun sebenarnya haram. Faham? Saat kita belajar tasawuf, kita bukan belajar ilmu fiqh, kita belajar tasawuf. Tasawuf ni benda yang fiqh kata harus, benda dia kan jadi haram. Dan nama pun tasawuf, benda yang mensucikan jiwa. Faham ni? Okey? Benda yang kita cakap, tak manis bah. Itu pun dikira mencela makanan. Itu pun hukumnya haram. Macam misal, satu orang suami, kan? Dia bawa buah tembikai kepada isteri dia. Bila dia bawa buah tembikai kepada istrinya minta pesan beli tembikai, dia pun beli. Bila dibelah, istrinya marah. Sebab apa? Sebab buahnya rasa tawar. Buah tembikai itu rasa tawar, tidak manis. Suaminya diam. Suami dia kata, wahai istriku, ketika engkau membelah, apakah rasa yang engkau inginkan ada pada buah tembikai itu? Apa? Manis lah kan? Wahai istriku, ketika penjual ini menjual buah tembikai ini, apakah rasa yang dia mau pembelinya rasa? Manis. Wahai istriku, waktu buah tembikai ini, waktu dia mula ditanam oleh penanamnya, apa yang penanamnya apa yang penanamnya ingin ambil manfaat daripada buah tembikai yang ingin dia tanam ini? Apa rasa yang ingin penanam ini rasa apabila tumbuh dia punya tembikai? Manis. Wahai istriku, ketika aku membeli juga, aku ingin membeli yang manis. Aku ingin membeli yang manis, penjual pun mau menjual yang manis, penanam pun mau tumbuh buah-buahan yang manis. Semua kita mau yang manis, tapi Allah tidak izinkan perkara itu. Jadi sekarang kau mau marah siapa? Mau marah aku kah? Mau marah yang menjual kah? Mau marah yang tanam kah? Atau marah yang memberi rasa? Diam terus istrinya. Berani mau lawan Allah? Berani mau cakap, ya Allah pahit. Faham? Dipetir kau. Faham nih? Faham? Jadi yang bagi rasa itu siapa? Allah. Faham nih? Orang, Ustaz kenapa aku rasa manis, Ustaz? Aku rasa pahit. Yang lain rasa manis semua. Dia ini manis. Tiba-tiba aku rasa pahit. Faham nih? Sebab apa? Sebab itulah rasa yang terbaik yang Allah mau bagi. Yang Allah mau beri. Faham nih? Jadi kita sangka baik dengan mungkin pahit, tapi berkat siapa tahu. Yang dorang tuh manis, mungkin manisnya dia dapat, mungkin berkatnya ada. Itulah cara kita sangka baik dengan Allah. Faham nih? Banyakkan sangka baik dengan Allah. Baru Allah akan bagi kita keputusan yang paling
yang paling terbaik. Faham? Okey? Antum faham tak ni? Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan apabila baginda berkenan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memakannya, dan apabila baginda tidak berkenan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan meninggal tanpa mencelanya. Faham? Satu orang Yahudi wanita datang bagi Nabi buah limau. Nabi ini sifatnya bila Nabi makan, Nabi akan bagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Waktu itu Nabi langsung tak bagi. Sahabat punyalah mau rasa apa yang Nabi rasa. Faham ni? Sampaikan timbul mungkin dalam hati, kenapa Rasulullah hari ini nih semua dibantainya. Faham ni? Nabi makan semua. Senyum, makan, senyum, makan, senyum. Faham? Lepas sudah perempuan Yahudi tu balik, barulah sahabat bercakap, ya Rasulullah, biasanya apabila engkau makan sesuatu, engkau akan bagi dulu orang yang ada di sebelah kanan, baru bagi sebelah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada makanan, faham? Utamakan bagi sebelah kanan. Faham ni? Misal sebelah antum budak-budak, sebelah antum ulama. Antum mau bagi yang mana dulu? Ini ulama yang ajar antum ilmu, yang ajar antum adab, yang ajar antum segala-galanya. Ini budak yang curi mangga antum, yang curi antum punya selipar. Antum mau bagi yang mana? Hah? Kena bagi yang Kena bagi yang kanan dulu. Tapi dia utamanya kena bagi yang kiri. Tapi Nabi selalu mengutamakan yang kanan, maka Nabi bagi kanan dulu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Bilal dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal di sebelah. Di Sayyidina Umar dari segi darjat yang mana lebih tinggi? Abu Bakar. Hamba bani Bilal. Kan dia hamba Habsyi. Bila Nabi minum suatu perkara tu, Nabi bagi apa? Sayyidina Abu Bakar minta. Ya Rasulullah minta. Nabi kata hak sebelah kanan dulu. Jadi izinkan aku untuk tanya Bilal dulu. Wahai Bilal, Abu Bakar minta. Bagikah tidak? Mana mungkin aku mau mengambil manfaat? Mana mungkin aku mau menjadi orang yang ketiga mengambil manfaat daripada engkau ya Rasulullah? Faham? Maka dia pun minum dulu, boleh bagi Abu Bakar. Faham ni? Jadi maknanya adabnya di sini apa? Adabnya kalau kita mau bagi orang sebelah kiri, kena minta izin dulu dengan orang sebelah kanan. Sebab hak orang sebelah kanan. Faham? Kita nak main bagi saja. Faham? Tapi adalah hak sebelah kanan. Faham ni? Sebab itu Ustaz, kalau antum perasan Ustaz tiap-tiap hari bagi antum minyak wangi ni, antum tak sebelah kanan dulu. Sebelah kanan Ustaz. Faham? Daripada dia baru antum semua pakai. Sebab hak dia. Walaupun dia jelek, faham? Suara tak sedap. Faham ni? Apa lagu kau nyanyi tadi, Mas Lan? Apa lagu yang pasal anu tu? Yang pasal apa macam lagu pertama dia? Ma'asalama bi amani. Gitu enggak? Kan Mas Lan itu kan kau nyanyi tadi. Baru disambungnya lagi ya badarati. Masya-Allah. Ustaz ketawa sudah masa tu. Ustaz cuba untuk menghayati suaramu, Mazlan. Ketawa Ustaz. Faham? Okey, jadi hak sebelah. Jadi kalau antum mau makan, antum tak mau makan tinggalkan. Jangan aku nak mau yang ini, aku nak mau yang ini, aku mau yang itu. Jangan. Faham ni? Diam saja, diam. Okey? Jadi hak sebelah. Jadi kalau lepas ni antum kena bagi sebelah kanan dulu. Kalau itu pun orang tua yang antum perlu utamakan, kena minta izin dulu. Bolehkah bapak bagi yang sebelah ni dulu? Faham? Boleh. Bagilah sebelah ni. Baru bagi sebelah kanan. Wallahu a'lam. Gatal Faidah. Tak lama lagi ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin.
7, 14 tu 1. Maknanya 3 minggu sudah kan? 3 minggu berturut-turut kan? 3 minggu berturut-turut 2 kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqaiqil ulumi. Okey? Dan digalakkan, dianjurkan, hendaklah para murid itu, hendaklah dia mendalami ilmu itu pada setiap waktu-waktunya yang terluang. Faham? Suatu ulama-ulama kita kalau pergi mana-mana mesti bawa buku. Tak kisahlah sibuk macam mana. Dia memang tahu, memang tak ada masa sudah untuk baca buku. Tetap juga bawa buku. Sebab siapa tahu nanti ada masa, dia akan buka. Walaupun masa tu seminit 2. Kadang-kadang dia safar dalam perjalanan, buka buku. Faham? Dalam kapal terbang, buka buku, baca. Faham ni? Jadi di setiap kesempatan waktu yang Allah bagi, kena usahakan untuk kita apa? Membaca buku dengan penuh penghayatan. Faham? Okey? Wa ya'tada dzalika, okay? Dan hendaklah dia membiasakan perkara itu. Jangan 1 hari, 2 hari, 3 hari syak dia buat benda tu. Faham? Lepas tu sudah. Kena istiqomah. Pergi mana-mana bawa kitab. Fa innama yudraku ad-daqaiqu bit-ta'ammuli falihadza qil ta'ammul tudrik. Okey? Kerana apa? Kenapa kita perlu istiqamah untuk sentiasa bawa buku di mana-mana kemudian ulang kaji? Macam kawan ustaz lah, pergi restoran cak bawa kitab. Pergi restoran cak bawa kitab. Sampaikan kita ni bacat. Faham? Yalah, cemburulah dengan dia, faham ni? Setiap kali macam kita mau ajak dia bercerita, dia akan tengok buku tu. Faham? Nah, itu cinta dia kepada khitab. Faham? Cinta dia kepada kitab tu, ilmu tu. Okey? Jadi, kenapa kita perlu istiqamah untuk sentiasa membaca pada waktu yang terluang? Fa inna ma yudrakud daqaiqu bit ta'ammul. Kerana setiap detail-detail ilmu tu, faham? Kefahaman ilmu itu hanya akan dapat difahami dengan cara mendalami ilmu tersebut. Faham? Nabi beritahu apa? Innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi. Nabi kata ilmu itu kamu akan dapat dengan belajar. Macam antum sekarang dapat ilmu tapi kefahaman belum lagi. Hanya dapat ilmu. Kefahaman tu bila wal fiqhu bittafaqquh. Kefahaman ini kamu akan dapat dengan mendalami ilmu tersebut. Misalnya antum balik rumah baca lagi, ulang kaji lagi, tengok ini, ambil lagi kitab tentang adab, adakah sama yang disebutkan dengan di sini? Itu dipanggil kefahaman, dakiknya orang tu. Faham? Okey? Falihadza qil, atas sebab inilah ada satu mutiara yang berbunyi ta'ammul tudrik. Hayatilah, kau akan temui mutiaranya. Faham? Hayatilah, nescaya engkau akan temui mutiaranya. Wala budda minat ta'ammuli qabla al-kalami hatta yakuna sawaban fa innal kalama kasyahmi fala budda min tagwimihi qabla al-kalami hatta yakuna musiban. Dia kata apa? Dia kata tidak boleh tidak sebelum seseorang itu sebelum seseorang itu berbicara, bercakap di hadapan orang lain, maka perlulah dia itu belajar hatta yakuna sawaban, sampailah apa yang dia cakapkan itu betul. Faham ni? Maknanya perlu berilmu dulu sebelum bercakap. Kalau dalam Sahih Bukhari ada satu bab dia tulis apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bercakap dan beramal. Perlu ada ilmu. Faham? Ada satu bab dalam Sahih Bukhari itu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kerana apa? Kerana ucapan itu kasyahmi, seperti mana anak panah. Fala budda min tagwimihi. Maka di mana dia harus apa? Dia kena target dulu. Faham? Dia kena target dulu. Dengan dia punya penghayatan, barulah tepat pada
Macam kita anak panah kan, kita mau main anak panah. Mana ada orang main anak panah? 1, 2, 3. Wah, enggak ada. Dia mesti paham nih? Paham nih? Lepas dia sudah fokus, baru dia lepas. Sama lah macam ilmu. Faham? Sudah fokus, betul-betul faham, sudah, barulah naik bercakap. Faham? Baru dia lepaskan. Itu maksud dia. Faham nih? Bukan baru belajar sikit, sudah kita ini, bukan. Itu contoh. Faham ya? Maksudnya, baru belajar sikit, sudah buat live di Facebook. Mengajar kitab. Itu masalah. Jelas, ha? Wa qala fi usulil fiqhi hadza aslun kabirun. Okey? Dalam ilmu usul fiqh dikatakan apa? Hadza aslun kabirun. Perkara ini merupakan perkara yang sangat besar. Memahami ilmu itu perkara yang sangat besar. Wa huwa ayyakunu kalamul faqih al-munadhiri bit-ta'ammuli. Okey? Kerana apa? Kerana bahawa ucapan ahli fiqh itu perlu perlulah cermat sebab belajar tentang hukum. Faham ni? Mana boleh main-main tentang hukum ni. Sebab itu Ustaz kalau jawab soalan di WhatsApp, kalau tidak lengkap soalan tu malas Ustaz mau jawab. Faham ni? Ustaz mau jawab yang soalan yang lepas Ustaz baca Ustaz terus faham. Baru dijawab. Kalau soalan-soalan yang buat Ustaz fikir, apa je yang dia mau ni? Faham? Jadi Ustaz malas yang mau tanya. Betulkan kau punya ayat baru Ustaz jawab. Malas Ustaz mau jawab begitu. Jadi pandai-pandailah kalau Ustaz sudah tidak jawab, itu maknanya apa? Maknanya ada kesalahan daripada pertanyaan tu. Jadi betulkan dulu soalan tu. Jelas ni? Okey? Harus dihayati dengan penghayatan yang mendalam. Macam Ustaz Syauqi lah. Kalau dia buat kelas, okey soalan, faham? Bila ada soalan, kadang-kadang muslimat angkat tangan tanya, kadang-kadang lelaki yang tanya. Kalau dengan Ustaz Syauqi ni, kalau yang pakai furdah, dia kena buka dia punya furdah. Faham? Sebab fiqh ni, dia kena tengok orang tu. Dia kena tengok orang. Faham ni? Jadi masing-masing guru dia ada cara. Faham? Dia kena tengok orang tu. Macam juga orang membaca Al-Quran kan? Mana boleh kita tengok dia punya mulut, tengok dia punya cara sebutan. Kalau nak buka, mesti dibuka kan? Jadi Ustaz Syauqi ni, kalau belajar dengan dia kena buka. Buka tabir supaya dia boleh nampak. Faham? Supaya adab tu terjaga maksudnya. Kan biasa kalau macam kalau di Yaman kan, kalau ustaz lelaki yang datang kan dia pakai mic saja. Lepas tu ada tembok besar di balik tembok tu muslimat. Faham? Ini dia menjaga dia punya muru'ah tu. Faham? Sebab yang di sana memang mau belajar pun. Tapi kadang-kadang yang datang madrasah ni kadang-kadang ada juga yang terpaksa datang. Faham? Lagi-lagi kalau kuliah tu majlis umum. Kan majlis ni ada khas, ada umum. Khas ni yang memang kelas lah. Yang ini umum yang semua orang boleh masuk. Jadi kalau ada tabir, Ustaz Syauqi suruh buka. Sebab dia mau tengok perempuan-perempuan ni jaga adab ataupun tidak. Faham? Purda pun dia suruh buka kalau mau tanya soalan. Yalah kadang-kadang dia pakai purda tapi kita tidak tahu yang di dalam tu dia mengolok. Faham ni? Padahal pakai purda tapi di dalam mungkin siapa tahu dia sedang mengolok. Kan? Macam Ustaz sekarang pakai. Ustaz pakai. Aikal. Apa yang Ustaz buat? Tak tahu kan? Kau dia buka? Orang tak tahu. Sebab tu disuruh buka. Ustaz Syauqi ni kalau orang tanya soalan kan, soalan kan, dia kan buat begini. Yang saya ingatlah dia punya cara, dia kan buat begini. Lepas tu dia akan tanya, apa? Kau punya soalan tu coba kasih detail lagi, spesifik lagi dia kata. Dia akan marah tu. Spesifik lagi. Sebab bagi hukum ni bukannya main-main. Ustaz kena dengar dengan betul. Ustaz kena jelas dia punya situasi, dia punya tempat, dia punya itu, dia punya ini. Baru kita boleh bagi jawapannya betul. Begitu. Jadi antum kalau tanya soalan juga kena begitu. Faham? Kena detail, kena spesifik, kena lengkap. Jangan sampai Ustaz bertanya lagi. Faham? Jangan sampai ada pertanyaan kedua daripada Ustaz. Cukuplah soalan antum tu terus ada jawapan. Jangan ada lagi Ustaz kata, maksudmu yang begini kah? Jangan begitu. Faham ni? Jelas gitu. Itu adab. Sampaikan kami dulu. Kalau mau apa? Kalau bagi air kan? Bagi air dengan Ustaz. Okey, bagi air dengan Ustaz. Lepas Ustaz habis minum,
Pandai-pandailah antum terus isi. Bukan yang sekarang. Yang sekarang ini memang betul lah antum sudah buat. Masa Ustaz belajar dulu. Okey? Kata Ustaz Syauqi, kalau Ustaz tu minta, kalau ulama tu minta sebelum antum buat, itu dikira kurangnya adab antum. Misal ulama tu sudah makan. Kalau ulama tu kata, "Cuak minta tisu tu." Permintaannya tu menunjukkan antum belum mencapai adab yang sempurna. Antum kena bagi sebelum dia minta. Faham? Sebelum ustaz tu berhajat apa-apa, antum sudah kena sediakan. Faham ni? Itu dan kami dulu masa jamuan makan dengan ulama-ulama, memang kami sedia di tepi. Ada yang pegang tisu. Faham? Ada yang pegang jak air. Risau sudah. Faham? Yalah, sebab apa akan dituduh sebagai tidak Kalau ustaz cakap, kau ni memang tak beradab. Sampai kiamat lah kau tak beradab. Sebab percakapan ulama tu kadang-kadang makbul, kena hati-hati. Daging ulama beracun. Faham ni? Jadi kalau sampai dia minta, cuak minta basuh tangan tu, dia minta sebelum antum bagi, itu bukti qillatul adab. Faham ni? Begitu. Jelas Jadi antum buatlah begitu dengan ustaz mana pun. Faham? Kalau dengan ustaz tak ada masalah, ustaz tak kisah pun. Faham ni? Dengan ustaz-ustaz lain. Yalah, dengan ustaz-ustaz yang mengajar antum apa semua. Buat begitu. Gil dikatakan apa? Ra'sul agli ayyakunal kalamu bitathabbuti wa ta'ammuli. Okey? Ra'sul aqli, kepala bagi akal itu. Ketua bagi akal itu. Apa dia? Ayyakunal kalamu bitathabbut. Ucapan yang tegas, yang mantap, bitta'ammul, dengan penuh penghayatan. Faham? Tegas, nada yang tegas, suara yang kuat, penuh emosi penyampaian. Wah, kalau ada package ni lengkap, antum akan buat orang terasa. Faham? Nada yang kuat, intonasi nada yang berbeza. Faham? Penghayatan kamu waktu menyampaikan. Faham? Antum akan buat orang terasa. Galagailun, telah berkata seorang yang berkata, usika fi nazmil kalami bi khamsah. Okey? Aku wasiatkan kepada kamu tentang bercakap ini 5 perkara. Tentang apa? Tata cara bercakap. Okey? Nazmil kalam. Nazm ni apa? Peraturan. Okey, nazm. Nazmil kalam, peraturan bercakap. Kenapa Kedin? Ngantuk enggak? Gini nih Ustaz. Kenapa Kevin? Steam? Mau barang berapa? Mau barang berapa? In kunta lil musi syafigi muti'an. Okay? Aku pesan kepada kamu apa? Dia kata aku pesan kepada kamu 5 cara kalau kamu mau terima pesananku ini dengan sukarela. Okey? Apa? In kunta lil musi syafigi muti'an la taghfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kamma al makana jami'an. Okey? Yang pertama apa? La taghfulan. Jangan pernah lupa apa sebabnya. Sababul kalam. Okey? Jangan pernah lupa apa sebab kau mau bercakap. Apa tujuan kau bercakap? Apa sebabnya kau bercakap? Perlu ada itu dulu. Faham ni? Supaya percakapan kita apa ni? Tidak sia-sia. Apa tujuan bercakap? Satu. Okey? Yang pertama wawagtahu. Bila waktu yang paling tepat untuk bercakap. Faham? Waktu yang paling tepat untuk bercakap. Ini tidak orang bercakap di situ je orang bercakap. Orang tazkirah di situ je orang bertazkirah. Orang khutbah di atas, kau khutbah juga di dekat tangga sana. Faham ni? Bila waktu yang paling sesuai untuk bercakap. Okey? Wal kaif. Dan apa cara mau bercakap? Macam mana cara mau bercakap tu? Dengan kekerasan kah? Dengan kelembutan kah? Dengan hikmah kah? Dengan nada yang biasa-biasa kah? Dengan intonasi yang biasa kah? Faham ni? Kaif. Okay? Wal kam. Dan berapa banyak, kalau kita ikut konteks kita ni, wal kam ni berapa panjang
benda yang kau mau cakap nih. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 3 jam. Berapa panjang benda yang kau mau cakap tuh? Faham nih? Dan yang terakhir sekali, al-makan. Apa? Di mana tempat kau mau bercakap? Okey? Di pasar, di masjid, di dalam kereta, di mana-mana lah. Faham nih? Di mana tempat kau mau bercakap? Okey? Jami'an. Inilah semuanya. Benda ni, ingat ah. Benda ni bukan kamu buat ketika kamu mau bercakap saja. Faham? Benda apa, misal antum mau pergi qasidah misal. Okey? Antum mau pergi apa ni? Cari dana lah misal lah kan. Cari dana di mana selalu antum buat? Di Batu 10 contoh lah. Okey, Batu 10 kan? Okey, Batu 10. Okey, apa sebab tujuan qasidah kamu? Apa tujuan kamu pergi sana? 1, cari dana misal. Okey. Yang kedua apa? Bila waktu yang sesuai. Bila waktu kedai itu buka. Faham? Bila waktu kemunca orang datang. Okey, yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya? Apa cara kita mau buat? Kita mau basking sambil berjalan ke, bawa alat-alat satu-satu sambil bawa kotak derma? Faham ni? Ataupun duduk stand di apa? Satu tempat, statik di satu tempat. Faham ni? Letak di situ. Begitu. Okey? Berapa lama? Berapa panjangnya? Faham? Maksudnya satu sesi itu berapa lama? 2 jam kah? 3 jam kah? Itu satu sesi. Pecah pula lagu. Mau bawa berapa lagu? Satu lagu berapa lama? Faham? Dan yang terakhir, apa? Di mana tempatnya? Di mana tempat kau mau buat? Di Seri Indah, di pasar, di Takada, di bandar, di Batu 10. Itu. Jadi benda ni boleh diaplikasikan pada semua. Faham? Bukan waktu bercakap sahaja. Faham? Kalau bahasa Inggrisnya sebut apa? Bukan. Kalau bahasa Inggrisnya disebut 4 isteri 1 suami, ya kah? Rizky, ingat? 4 isteri, 4 wife, 1 husband. 4W. Where, di mana? When, bila. Apa lagi? What, apa mau buat? Who, dengan siapa? H, 1, husband, suami. H, how, bagaimana mau buat? Antum tak tahu Rizky. Kau sudah ambil SPM, kau nak tahu benda tu? Itu diaplikasikan di dalam karangan bahasa Inggris. Kalau antum tak tahu sudah mau buat apa, antum buat 5 ni, confirm antum dapat buat. Faham? Yang pertama sekali, what? Apa tajuk kau mau buat? Okey, misal kita punya tajuk hari ni apa? Pengisap gam, contoh. Okey? Pengisap gam. Dapat sudah tajuk 1W. Apa lagi? Where, di mana budak tu isap gam? Saya telah menjumpai budak isap gam di mana? Di sini sekian-sekian. Where, sudah selesai. When, bila? Saya sudah jumpainya pada waktu sekian-sekian. Selesai sudah when. Who, dengan siapa dia isap gam? Dengan mamaknya? Dengan apa, ketua kampung? Faham? Dengan siapa? Apa lagi? Where, di mana? Faham? Lepas tu, how, macam mana orang isap? Pakai suntik, pakai straw, pakai kombek. Selesai antum punya karangan. Faham ni? Ikut tips itu saja supaya antum boleh buat. 4 isteri, 1 suami. Faham ni? Jadi sama macam yang dia bagi tahu ni. Jelas ni? Kalau antum utus bahasa Melayu susah. Apa, bagaimana, di mana kan? Kalau guna bahasa Inggeris senang. What, when, where, who, how. Faham ni? Okay, we continue. Wow. Wa yakuna mustafidan fi jami'il awgadi wal ahwali min jami'il ashkhasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Wah, ni. Okey. Maka pelajar hendaklah mengambil pelajaran kepada sesiapa pun, pada setiap waktu apapun, dalam keadaan apapun. Faham? Kita mau ambil ilmu ni Haikal, bukan tengok dia tu masyhur tak masyhur, terkenal ataupun tak terkenal. Sebab kita bukan mau tengok siapa yang sampaikan, mau tengok apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan tu. Faham ni? Jadi kita kena terima apapun ilmu daripada sesiapa, hatta daripada pemaksiat sekalipun, hatta daripada pencuri sekalipun.
Macam Imam Ghazali kan? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bawa semua kitab-kitab dia. Pakai karung, 2 karung, dia bawa berhijrah. Sampai di tengah-tengah padang pasir, jumpa perompak. Faham? Jadi perompak ni, dia bagi tahu, kata Imam Ghazali, kalau kau mau ambil duit, kau ambillah. Tapi jangan 2 karung ni. Sebab inilah aku punya harta yang sebenar. Jadi perompak ni pun buka, wah harta dia bilang. Buka, semua buku. Faham ni? Dia kata perompak tu, kenapa kau kata ini kau punya harta? Sebab inilah aku punya ilmu, dia kata. Ilmuku ada pada di sini. Tengok apa kata perompak tu. Kalau aku bakar semua harta-hartamu ni, adakah bermakna hilang sudah kau punya ilmu? Dia kata, ya. Kata perompak, sepatutnya ilmu tu bukan di sini. Ilmu tu di sini. Faham? Perompak tu yang ada di Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali hafal semua dia punya kitab-kitab. Imam Syafi'i pun hafal semua dia punya kitab. Sebab ala ilmu fi sudur wa laysa fil kutub. Ilmu itu di hati, bukan di kitab. Faham ni? Jadi Imam Ghazali belajar tu daripada siapa? Perompak. Faham? Sebab itu Nabi berkata apa? Al-hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah ini adalah perkara yang telah hilang daripada orang mukmin. Jadi saja kau temui, ambillah. Faham? Hikmah ni maksudnya pengajaran, pelajaran. Pengajaran ni, tauladan ni adalah perkara yang telah hilang daripada orang beriman. Sebab orang beriman sekarang susah mau cari pengajaran, susah mau cari tauladan. Faham? Jadi di mana-mana saja ada pengajaran kau jumpa, ambillah dia. Hatta daripada pemaksiat sekalipun. Bukan kamu kata, kau ni pemaksiat, mana layak bagi nasihat dengan aku? Tidak. Itu adalah hikmah, ambil. Wagila khudh ma safa wada' ma kadara. Satu kata mutiara apa? Khudh ma safa, ambillah yang jernih. Wada' ma kadar, tinggalkan yang ya, kita punya bahasa apa? Buanglah yang keruh, ambillah yang asalnya daripada bahasa Arab. Paham? Wa sami'tu asy-syaikh al-imam al-ajallu ustad Fakhruddin al-Kashani yaqul kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan 'inda Muhammad bin al-Hasani faqala laha hal tahfazina fi hadha al-waqt min Abi Yusuf fil fiqh shay'an faqalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmu ad-dawr saqit fahafidha dhalika minha wa kanat tilka al-mas'alatu mushkilatan 'ala Muhammadin fartafa'a ishkaluhu bihadhihi al-kalimah. Dia kata apa? Saya mendengar Syekhul Imam yang mulia yang bernama Fakhruddin Al-Kashani berkata, okay? Adalah budak perempuan milik Abu Yusuf. Antum fokus sini, fokus sini, jangan fokus itu. Milik Abu Yusuf yang diamanatkan kepada Muhammad bin Al-Hasan. Sini. Wah? Wah? Masa kami belajar hadis, kan kadang-kadang banyak terganggu, banyak gangguan, paham? Kadang-kadang ada bunyi kereta lah, kadang-kadang ada orang limpas lah. Jadi kadang-kadang kan kita menengok juga orang kan. Jadi bila kita menengok tu, ustaz kami terus hantar tu dia punya kitab. Dia kata, kalau antum belajar ilmu ni, dia kata, adab yang paling penting sekali apa? Runtuh langit tu. Langit tu runtuh pun antum tak boleh lari. Selagi mana guru antum tak lari. Faham? Runtuh langit tu. Langit turun tu, antum kena tengok juga kitab tu. Fokus kepada setiap apa yang diperkatakan. Jangan peduli sekeliling. Hatta kalau langit runtuh sekalipun. Faham ni? Begitu. Ini bukan langit runtuh, baru Aisyah masuk. Sudah antum terganggu. Jadi fokus. Faham ni? Fokus. Macam nanti antum kalau ada ustaz-ustaz mengajar di masjid ke apa-apa, kan kadang-kadang ada orang tua bersuara apa semua. Kan kadang-kadang kita terganggu. Faham ni? Antum fokus ya. Jangan antum pergi tengok sebelah. Tak payah. Buang masa. Kalau antum tengok pun, dia nak akan diam pun. Faham ni? Antum terus ya fokus. Itu lebih utama. Jelas ni? Okey? Faham Aisyah? Okey.
Dia kata apa? Adalah budak perempuan milik Abu Yusuf ini diamanahkan kepada Muhammad bin Hasan. Dia kata pada suatu hari Muhammad bertanya saya, Muhammad bin Hasan ni. Okey? Dia kata, apakah saudara sampai sekarang masih hafal sesuatu pelajaran fikih daripada Abu Yusuf? Maksudnya adakah benda yang kau masih hafal sampai sekarang? Yang kau belajar daripada Abu Yusuf? Dia kata tidak ada. Langsung tidak ada. Cuma yang saya tahu, beliau itu sering mengulang-ulang pelajaran dan mengatakan apa? Apa? Habuan daun itu gugur. Okey? Maksudnya daun-daun itu berguguran. Okey? Dengan jawapan itu Muhammad jadi hafal daripada budak tersebut. Dan yang semula masalah apa? Semua benda-benda yang terasa sulit baginya kini menjadi terpecahkan hanya kerana daripada adab sahaja. Faham ni? Fa'ulima anna al-istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Daripada hikayat ini dapat disimpulkan bahawa belajar itu bisa terjadi daripada setiap orang. Maksudnya dengan budak pun kita kena beradab. Dengan orang tua pun kita kena beradab. Dengan orang sebaya pun kena beradab. Bila dibagi ilmu, ambil. Walaupun datang daripada budak-budak. Faham? Walihada gala Abu Yusuf hina gila bima adrakta al-ilma gala mastankaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadati. Dia kata apa? Ketika Abu Yusuf ditanya, dengan apa Tuan mendapatkan ilmu? Dia kata apa? Dengan tidak malu untuk belajar dan tidak kedekut untuk mengajar. Itulah cara mendapatkan ilmu. Belajar dan Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu yang dia tahu, Allah akan bagi dia ilmu yang dia tidak tahu. Jadi dua cara mendapatkan ilmu, belajar dan mengajar. Faham? Antum kalau ajar orang, antum akan faham lebih cepat apa yang antum belajar tu. Ajarkan kepada orang lain. Faham ni? Wa qila li Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma bima adrakta al-ilma qala bilisanin saulin wa qalbin agulin. Dia kata apa? Dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan cara apa Tuhan mendapatkan ilmu? Dia kata apa? Bilisanin saulin, dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin agulin, dan hati akal yang banyak berfikir. Lisan yang banyak bertanya, akal yang banyak berfikir. Faham? Sehingga kan kata ulama apa? Miftahul ilmi as-su'al. Kunci bertanya ilmu itu ialah dengan bertanya. Wa inna ma summiya talibul ilmi ma taqulu likathrati ma kanu yaquluna fi zamanil awwal ma taqulu fi hadhihi al-mas'alati. Okey. Ada seorang pelajar dulu di zaman dia ni, ada satu orang pelajar itu dia dipanggil Matagul. Misalnya namanya Rofi, paham? Tapi dipanggil namanya Matagulu. Paham? Sebab apa? Sebab pelajar ni dulu suka betul bertanya. Faham? Dia suka bertanya apa? Matagulu fi hadhil mas'alah. Apa yang kamu rasa? Apa pandangan kamu tentang masalah ini? Balik-balik cakap matagulu fi hadhil. Matagulu. Balik-balik cakap matagulu fi hadhil. Sampai dia dipanggil, datang si Matagul. Faham? Datang sudah orang yang selalu bertanya, apa pandanganmu? Apa pandanganmu? Apa pandanganmu? Faham ni? Kalau ente selalu cakap macam mana? Anu Muallim. Jadi namanya Anu Muallim. Okey. Wa inna ma tafaqaha Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bi kathrati al-mutarahati wal mudhakarati fi dukkanihi hina kana bazzara. Fa bihadha belum. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kan seorang yang faqih. Ulama hebat di dalam bidang fiqh. Ulama kaji, kenapa dia boleh jadi faqih sefaqih itu? Rupa-rupanya sebab apa? Bil mutaharati wal mudzakarati fid dukkan. Sebab apa?
dia selalu bertukar pendapat dan selalu bermuzakarah di kedai-kedai dukan. Faham? Ketika dia menjadi pedagang. Faham ni? Begitu. Dia banyak bermuzakarah, bermutaraha dengan orang-orang di tempat-tempat yang lain. Faham? Fabihadza. Okay? Yu'lamu anna tahsil al-ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Okay? Berdasarkan kenyataan ini dapat diketahui bahawa belajar ilmu mazlan, belajar ilmu dan juga fiqh dapat dilakukan bersama-sama dengan bekerja mencari uang. Faham? Sambil belajar, sambil kerja cari duit. Sambil belajar, sambil kerja cari duit. Sambil belajar, cari kerja cari duit. Faham ni? Apa nak? Okay? Wa kana Abu Hafsin Al-Kabiru yaktasibu wa yukarriru ulum. Imam Abu Hafs Al-Kabir juga bekerja sambil mengulang-ulang ilmu hafalannya. Okay? Jam berapa ni? Okay. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tidak sambung lagi. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.